Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 1. Hari ini diharap semuanya sihat dan bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran bahasa Melayu. Pada hari ini, tema kita ialah Masyarakat Muhibah, Unit 6, Buku Segalanya, tajuk Buku Merapatkan Kita. Diharap semua telah bersedia untuk belajar. Baiklah murid-murid, sekarang kamu diminta untuk membuka buku teks bahasa Melayu muka surat 33. Cikgu ulang, buku teks bahasa Melayu muka surat 33. Tugasan kita pada hari ini ialah kita akan baca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kemudian kita akan fahami petikan yang dibaca. Dan akhirnya kamu akan lengkapkan cerita berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi. Kita akan baca petikan bersama-sama. Kemudian kita akan lihat gambar, kita akan baca pilihan jawapan dan kemudian kita akan lengkapkan ayat berdasarkan gambar dan pilihan jawapan bersama-sama. Cikgu harap kamu telah pun bersedia. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan baca buku ini bersama-sama. Buku Merapatkan Kita. Aileen, Rina dan Prema mengikut keluarga masing-masing ke taman rekreasi. Banyak orang berada di situ. Mereka melakukan berbagai-bagai aktiviti. Perhatian Rina, Prema dan Aileen tertumpu kepada beberapa orang remaja. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat ikut bacaan cikgu tadi. Sekarang, cikgu nak kamu lihat gambar yang diberi. Kita lihat dulu gambar yang pertama. Kita lihat perkataan yang diberi. Membentangkan, mengangkat, berisi. Jadi, perkataan ini telah digunakan untuk melengkapkan ayat di bawah. Kita lihat ayat yang pertama. 2 orang remaja lelaki membentang tikar. Kita lihat ayat yang kedua. 2 orang remaja perempuan mengangkat kotak. Yang ketiga, kotak itu berisi buku. Baiklah murid-murid, kita bergerak ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua, gambar apa ni ya? Ya, ini adalah gambar buku-buku yang telah disusun daripada kotak tadi. Kita baca perkataan yang diberi. Menyusun, berkumpul, meminjam. Kita cuba untuk lengkapkan ayat di bawah berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi. Mereka, yang mana ya jawapannya? Mereka, ruang kosong, buku-buku di atas tikar. Mereka menyusun. Ya, betul. Mereka menyusun buku-buku di atas tikar. Di dalam gambar kita lihat yang ini adalah buku yang disusun oleh mereka.
Kita lihat kepada yang kedua. Orang ramai. Mereka buat apa di situ? Kita lihat orang ramai. Ya, orang ramai berkumpul. Berkumpul di situ. Kita boleh lihat orang ramai berkumpul di situ. Mereka buat apa dengan buku-buku itu? Meminjam. Jadi jawapannya ialah meminjam. Mereka meminjam buku-buku itu. Jadi kita ulang semula ayat yang kita telah lengkapkan. Mereka menyusun buku-buku di atas tikar. Orang ramai berkumpul di situ. Mereka meminjam buku-buku itu. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula gambar ketiga. Apakah yang dilakukan oleh Aileen, Rina dan Prema? Kita boleh tumpukan pada apakah perkara yang dilakukan oleh Aileen, Rina dan Prema di atas tikar ini. Apakah ayat yang paling sesuai untuk kita bina? Kita akan mulakan dengan siapa, iaitu Aileen, Rina dan Prema. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca buku. Mereka membaca di mana? Mereka membaca buku di atas tikar. Jadi, kita boleh bina ayat iaitu mereka bertiga duduk di atas tikar sambil membaca buku di situ. Baiklah murid-murid, sekarang kita ulang semula ayat yang kita bina iaitu mereka bertiga duduk di atas tikar sambil membaca buku di situ. Baiklah murid-murid, sekarang kamu semua diminta untuk membuka buku aktiviti bahasa Melayu. Buku aktiviti bahasa Melayu jilid 1. Sekarang cikgu nak kamu buka buku aktiviti bahasa Melayu kamu muka surat 37. Cikgu ulang buku aktiviti bahasa Melayu muka surat 37. Kita akan jawab soalan iaitu kita akan membina ayat berdasarkan gambar yang diberi dan frasa-frasa yang diberi. Baiklah murid-murid, cikgu harap semua telah pun bersedia dengan pensel dan buku masing-masing. Kita baca arahannya. Susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Kamu lihat gambar yang pertama. Perkataan ataupun frasa yang diberi ialah menceriakan pondok bacaan mereka. Frasa kedua, penduduk Taman Muhibah. Jadi ayat yang lengkap ialah penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka. Kita lihat pada gambar yang kedua, ada dua orang sedang menyapu sampah. Kita lihat pula frasa yang diberi. Keliling pondok. Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Jadi, pada pendapat kamu, frasa yang mana satukah yang perlu ditulis terlebih dahulu? Ya, frasa yang pertama ialah Rina dan kawan-kawannya. Kemudian, apakah aktiviti yang dilakukan? Membersihkan kawasan. Dan yang ketiga ialah keliling pondok. Jadi, apakah ayat yang betul? Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok.
Kita ulang, ayat yang telah lengkap ialah Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Sekarang kita pergi ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, apa agak-agaknya aktiviti yang mereka lakukan? Ya, mereka sedang menanam pokok bunga. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula frasa yang diberi. Menanam pokok bunga. Frasa kedua, di tepi pondok. Frasa ketiga, beberapa orang penduduk. Jadi, ayat yang lengkap, kita lihat yang mana satu dulukah yang murid-murid? Mestilah yang depannya bermula dengan huruf besar. Jadi yang bermula dengan huruf besar ialah beberapa orang penduduk. Selepas itu, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan ialah menanam pokok bunga. Selepas itu, di mana mereka lakukan? Di tepi pondok. Jadi, ayat yang lengkap ialah beberapa orang penduduk menanam pokok bunga di tepi pondok. Jadi, sekarang kita ulang balik ayat yang telah lengkap. Beberapa orang penduduk menanam pokok bunga di tepi pondok. Murid-murid, sekarang kita lihat pula gambar yang keempat. Gambar keempat, apa aktiviti yang mereka lakukan? Mereka sedang mengecat. Ya, mereka sedang mengecat. Baiklah murid-murid, kamu lihat frasa yang diberi dan Pakcik Lokman, Ayah Halim, dan frasa ketiga ialah mengecat pondok itu. Jadi, apakah ayat yang sesuai untuk kamu buat? Mestilah permulaan kita cari mana satu bermula dengan huruf besar dan lebih mudah ialah kita cari siapa. Okey, yang pertama, adakah sesuai kalau kita mulakan dengan dan Pakcik Lokman? Tak sesuai. Kalau kita mulakan dengan Ayah Halim? Ya, boleh. Sangat sesuai. Jadi, Ayah Halim adalah frasa pertama kita akan buat. Yang frasa kedua ialah siapa lagi? Iaitu dan Pakcik Lokman. Kemudian, frasa yang ketiga ialah apa yang mereka lakukan? Mengecat pondok itu. Jadi, ayat yang sesuai ialah Ayah Halim dan Pakcik Lokman mengecat pondok itu. Baiklah murid-murid, sila ulang ayat yang kita telah buat tadi. Ayah Halim dan Pakcik Lokman mengecat pondok itu. Cikgu harap kamu dapat mengikuti apa yang cikgu ajar. Kita terus ke gambar yang terakhir. Gambar apa ini murid-murid? Ya, mereka telah pun menyiapkan pondok bacaan mereka. Kita lihat pula frasa yang diberi. Frasa yang diberi ialah Taman Muhibah. Frasa kedua, dan ceria. Frasa ketiga, kelihatan cantik. Dan frasa terakhir ialah pondok bacaan. Murid-murid, pada pendapat kamu, perkataan ataupun frasa yang paling sesuai diletakkan di hadapan yang mana ya murid-murid? Taman Muhibah atau pondok bacaan? Ya, ayat yang paling sesuai memulakan ayat ialah pondok bacaan. Pondok bacaan di mana? Di Taman Muhibah. Pondok bacaan di Taman Muhibah kelihatan cantik dan ceria. Jadi cuba ulang balik. Pondok bacaan Taman Muhibah kelihatan cantik dan ceria. Boleh ulang semula bacaan?
Pondok bacaan Taman Muhibah kelihatan cantik dan ceria. Baiklah murid-murid, kamu boleh tulis jawapan kamu berdasarkan perbincangan kita hari ini di dalam buku aktiviti muka surat 37. Cikgu harap kamu dapat tulis dengan tulisan yang kemas dan cantik. Baiklah murid-murid, sekarang kamu semua diminta membuka buku aktiviti bahasa Melayu muka surat 38. Cikgu ulang buku aktiviti bahasa Melayu muka surat 38. Kita akan membina ayat berdasarkan frasa. Sebelum kita membina ayat, kita baca ayat utamanya. Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak kamu membina ayat berdasarkan frasa-frasa yang diberi, dibantu dengan gambar yang diberi. Sebelum itu kita baca frasa-frasa tersebut. Berbual mesra, pameran buku, pertandingan bercerita, pemeriksaan doktor, membeli alat tulis. Cikgu harap kamu dapat membina ayat berdasarkan frasa dibantu oleh gambar yang diberi. Semua ayat adalah berdasarkan lawatan ke hari terbuka kelab buku sahabatku di bandar. Jadi kita lihat ayat yang pertama. Frasanya ialah berbual mesra. Contoh ayat ialah Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salma. Kita dapat lihat berdasarkan gambar Ibu Omar dan Ibu Salma sedang berbual mesra. Kita lihat frasa yang kedua. Pameran buku. Contoh ayatnya ialah Salma dan bapanya melihat pameran buku. Frasa ketiga ialah pertandingan bercerita. Kita lihat ada berapa orang yang sedang menyertai pertandingan bercerita. Baiklah, kita boleh letak nama murid lelaki. Contoh ayatnya ialah Omar menyertai pertandingan bercerita. Frasa seterusnya ialah pemeriksaan doktor. Kita lihat, kita boleh nampak di sini kaum India. Jadi kita letak seorang lelaki yang bernama contohnya Ravi. Jadi contoh ayat ialah Ravi membuat pemeriksaan doktor. Ayat seterusnya, frasa yang diberi ialah membeli alat tulis. Apabila kita lihat pada gambar ada dua orang lelaki sedang berdiri untuk membeli alat tulis. Contoh ayat ialah Omar dan Ravi sedang membeli alat tulis. Okey murid-murid, cikgu harap kamu faham penerangan cikgu. Cikgu nak kamu bina ayat berdasarkan gambar dan frasa yang diberi. Kamu boleh menyalin ayat yang kita telah bincangkan ini ataupun kamu boleh bina ayat kamu sendiri. Itu adalah lebih baik. Cikgu nak kamu tulis menggunakan tulisan yang kemas dan cantik.
Baiklah murid-murid, semua tugasan yang telah siap sila hantar ke dalam Google Classroom untuk semakan dan penilaian. Jumpa lagi dalam sesi PDPR yang akan datang. Sekian, terima kasih.